Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini, kita akan mengaplikasikan apa yang kita telah belajar yang sebelum-sebelum ini dan ia lebih banyak melibatkan peratus. Okey, kenapa saya buat peratus ni last-last? Okey, sebab dia punya soalannya dah lebih sedikit payah berbanding soalan-soalan yang direct sahaja. Okey. So, kali ini kita akan gunakan buku teks, muka surat 88, okey, di mana kita akan buat soalan B, soalan C, soalan D dan soalan E, okey, untuk hari ini. Okey, jom kita terus kepada soalan B. Okey, untuk soalan B, Puan Salimah menjual sebuah rumah berharga RM420,000 dan memperoleh keuntungan sebanyak 5%. Berapakah harga kos rumah itu? Okey, macam ni Untuk mencari harga kos, okey, selalunya kita akan tolakkan harga jual tolak dengan keuntungan. Okey, tapi sekarang ni ia ada dalam bentuk peratus. Betul tak? Ia dalam bentuk peratus. Jadi kita buat macam ni. Harga jual kita agak-agak, okey, harga jual ni ialah 100%. Okey, kenapa 100%? Sebab dia mewakili jumlah asal Okey, so kita gunakan dalam bentuk peratus. Kenapa dalam bentuk peratus? Sebab keuntungannya dalam bentuk peratus. Tak apa, kita buat dulu. So 100% tolak dengan keuntungan iaitu sebanyak 5%. Jadi maksudnya kat sini harga kos adalah 100% tolak dengan 5%. Jadi kita tolakkan 100%, tolak 100 dengan 5, kita akan dapat 95%. Okey, saya sampai sini kan. Okey, so daripada 95% ini, kita darabkan dengan harga harga jual rumah tersebut. So macam ni je lah. 95% 95/100 darabkan dengan 420,000. Baik. Kita potong, so sifar ni kita boleh potong. Okey, so jawapannya, okey, kamu darabkan 4,200 dengan 95 ini. So dapatlah jawapan ni, okey. So saya buat sampai sini, kamu sila kira sendiri, okey. So marilah kita ke soalan yang seterusnya, iaitu soalan C. Okey, kita ke soalan C. Okey, soalan C menunjukkan sebuah invoice, okey, di mana dalam pembekal alatan sukan ni telah menjual kasut sukan dan juga set baju sukan. Kemudian unit dia adalah 20 dan 30. 20 kasut sukan, 20 pasang kasut sukan dan juga 30 pasang set baju sukan. Okey, jadinya soalan ni minta hitung jumlah bayaran yang perlu dibayar jika syarikat pembekal memberikan diskaun sebanyak 10%. Okey, jadi sekarang ni langkah yang pertama adalah kita perlu kira berapa banyakkah yang perlu dibayar untuk kasut sukan dan juga set baju sukan. So kita buat C terlebih dahulu So kita buat untuk kasut sukan terlebih dahulu.
kad susukan berharga RM80. Okey, kita buat macam ni, kita mudahkan. Okey, darab dengan 20. Okey, kelas. Okey, kenapa saya buat macam ni? Sebab untuk memudahkan pengiraan kita supaya lebih senang untuk kita kira. Okey, kita buat sementara kita hilangkan dulu yang sifar di belakang ni sebab kita tidak melibatkan pengiraan sen. Okey. Jadi kita darab terlebih dahulu. Kenapa saya darab 20? Okey, sebab kad susukan adalah sebanyak 20 pasang. So, kita darab dahulu susukan. Okey. Jadi maksudnya harga yang perlu dibayar untuk 20 pasang kad susukan ialah RM1,600. So, seterusnya kita buat untuk set baju sukan. Okey, set baju sukan pula berharga RM120. Darab dengan berapa? Darab dengan 30. Okey, so sifar dengan sifar, tak ada masalah, terusan ni saja. 2 darab 3 ialah 6. 1 darab 3 ialah 3. Okey, so sekarang ni kita dah tahu harga untuk kad susukan, kita dah tahu harga untuk set baju sukan. Jadi langkah seterusnya adalah kita perlu menjumlahkan kedua-duanya. Okey, so 1,600 so jumlah harga yang perlu dibayar ialah sebelum diskaun. Ni sebelum diskaun. So jumlah yang perlu dibayar sebelum diskaun, jumlah kasut set baju sukan kita tambahkan 1,600 tambah dengan RM3,600. So tambah dahulu sifar 6 tambah 6 12. So RM5,200. Okey, dan jangan lupa tadi dia kata dia berikan diskaun sebanyak 10%. Jadi macam tadi kita perlulah buat pengiraan 10% daripada 5,200. So 10% darab dengan 5,200. Okey, so ada sifar-sifar, kita potong-potong. Okey, apa jawapan dia? Okey, saya tak siap lagi Dia macam ni. Kemudian dia dapat diskaun sebanyak, okey, jawapan ini yang saya nak kamu kira sendiri, 52 darab 10 berapa. Kemudian kita tolakkan 5,200 ini dengan jawapan ini. Kenapa kita tolak? Sebab ini ialah diskaun. Jadi maksudnya harga yang perlu dibayar adalah lebih murah. Sebab tu kita guna operasi tolak. Okey, kita ke soalan seterusnya iaitu soalan D. Okey, jom kita buat soalan D pula. Okey. Kalai menambah nilai kad prabayar. Okey, kalau tak tahu, prabayar ni ialah sebenarnya ialah top up Top up. Okey. Kemudian cukai perkhidmatan ni kan ialah sebanyak 6%. Jadi berapakah jumlah bayaran kad prabayar itu? Okey, ini ialah cukai. So cukai diberikan kat sini 6%. Jadi maksudnya macam ni. So 6% ini kita perlu tukarkan ke dalam bentuk 6%. Okey. So 6%. Okey, nak darab berapa? Okey. Darab dengan ini RM50. So darab dengan 50. Okey, mudah saja. Kita potong sifar dengan sifar macam biasa. Okey, cuma beza kali ni, perasan tak? Bila kita buat dah potong sifar dengan sifar, ada lagi sifar kat sini. Tak apa, kita darabkan terlebih dahulu. 5 darab 6 ialah 30. Lepas tu bawah tu, okey, per 10. So sebenarnya jawapannya adalah RM3. Okey, dia tak sampai sini saja Maksudnya cukai yang ini ialah cukai. Jadi maksudnya dia perlu menambah, dia perlu
tambah lagi bayaran yang telah dilakukan. Dia bayar RM50, lepas tu kena tambah lagi RM3 ini. Jadi saya nak kamu selesaikan secara sendiri. Mudah saja RM50 ini tambah dengan cukai yang kamu telah kira sekarang ini. Okey, jom kita ke soalan E. Okey kelas, jom kita ke soalan E. Soalan E ialah, seorang pusuk kilang membuat pinjaman sebanyak 1 juta daripada bank untuk melakukan perniagaannya. Faidan dia kan ialah 8% tahun. Hitung jumlah bayaran yang perlu dijelaskan dalam tempoh 2 tahun. So macam ni, kita tengok yang mula-mula ni ialah 8% dalam masa setahun. So kita gunakan 8, okey. Kita ambil ini, sekejap ya. Okey, kan 8% ni kan. 8% kita tukarkan dalam bentuk per 100. Okey, kemudian kita darabkan dengan 1 juta. Okey, di mana soalan ini diberikan dalam bentuk 1 juta. Jadi kita tukarkan kepada bentuk nombor bulat. Okey, di mana ada 6 sifar di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kemudian sama macam yang sebelum-sebelum ni, di mana kita just potong kosong dengan kosong. Kalau ada kosong kat bawah ni, kita terus potong. Okey. Seterusnya kita darabkan. 8 darab dengan 10,000. So maksudnya kita dapat 80,000. Okey, ini yang dalam masa setahun. Perlu bayar dalam masa setahun. Okey, tapi sekarang ni, dia kata kat sini dalam tempoh 2 tahun. So apa perlu kita buat? Yang ini adalah untuk 1 tahun. So macam mana nak kira untuk 2 tahun? Kita guna operasi apa? 80,000 ni setahun. Kalau 2 tahun, okey, saya nak kamu cuba sendiri Okey, itu saja untuk soalan pada minggu ini. Nanti minggu depan kita akan masuk ke dalam topik masa. Okey, baiklah, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.